Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kita kesempatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kerana ada juga sahabat-sahabat kita yang sehingga beberapa hari sebelum sampai Ramadan Allah Ta'ala telah menarik nyawa mereka, katakan macam tu. Maknanya rezekinya tidak disampaikan kepada mereka dalam bulan Ramadan. Tahun lepas ada seorang sahabat saya maknanya sehari sebelum sampai Ramadan tiba-tiba Allah Ta'ala telah sampai padanya ajalnya, tidak sempat mereka sampai ke bulan Ramadan. Salah seorang tabi'i ataupun salah seorang salafus salih yang terkemuka namanya Al-Fadl bin Ma'la. Al-Fadl bin Ma'la ni dia kata sebahagian daripada sahabat ataupun tabi'in berdoa agar dikurniakan Ramadan 6 bulan lebih awal. Maknanya separuh tahun tu dah prepare dah supaya Allah Ta'ala kurniakan dia untuk sampai ke bulan Ramadan ini. Dan hari ini lebih kurang hari yang kelima lah, minggu yang pertama. Masih lagi awal saya kira untuk kita sama-sama muhasabah dan juga kita fikirkan apa yang perlu kita capai dalam bulan Ramadan ini. Kerana Ramadan ni dah tiap-tiap tahun dah kan. Kita dah dengar kuliah Ramadan ni dah setiap tahun dah. Tapi pada pandangan saya, maknanya kalau boleh setiap tahun kita meningkatkan kualiti Ramadan kita pada setiap tahun. Kita nak jadi Ramadan yang macam siapa? Kita nak jadi Ramadan kan yang macam Al-Imam Syafi'i ke? Al-Imam Syafi'i menurut Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, wa kana yakhtimu Syafi'i. Sesungguhnya Al-Imam Syafi'i ini khatam 60 marratan fi Ramadan. Dia khatam Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. 60 kali ni berapa kali sehari tuan 2 kali sehari. Kita kalau sekali sehari pun boleh khatam, syahid dah. Anak dia ketuk pintu, mana ayah tadi dengar baca Quran dah. Sampai buka puasa dah syahid dah. Kerana satu hari baca Quran sahaja. Satu hari khatam ni tak mustahil. Saya pernah cerita, saya kata bagi parent yang biasa hantar anak ke sekolah tahfiz, mereka ada satu kategori syahadah atau ada satu kategori sertifikat, syahadah sertifikat yang membolehkan ataupun menuntut yang requirementnya adalah khatam Al-Quran tu dalam tempoh sehari. Daripada sebelum subuh dia akan baca dengan tok guru dia ataupun guru tasmi' dia sampailah pada lepas isyak ataupun sampai satu hari lah dia berhenti makan sekejap ataupun solat, kemudian dia khatam. Maknanya nak ceritanya kalau orang Melayu kita boleh khatam satu kali sekali dengan lidah Melayu ni lah, yang makan budunya, yang makan macam-macam ni lah, maknanya boleh habis, tak mustahil pun. Al-Imam Syafi'i ni adalah seorang yang memang fasih dari aspek bahasa Arabnya, dan Al-Quran yang dihafal oleh mereka sejak daripada kecil adalah mainan lidah mereka sahaja. Ada sebahagian sahabat pun juga begitu. Kita akan baca beberapa hadis daripada mengenai tentang itu yang saya fikirkan. Bulan Ramadan ini, untuk yang tahun ini, apa azam kita ataupun apa yang kita ingin capai supaya setiap tahun Ramadan kita akan lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Pada kebiasaannya, tradisi para salafus salih terdahulu, apabila tiba sahaja bulan Ramadan, mereka akan sambut Ramadan mereka dengan istighfar. Mereka akan sambut Ramadan mereka dengan penyucian jiwa. Ini yang paling utama. Sebelumnya sepatutnya kita mula pada awal Ramadan. Ini masih lagi awal lah, minggu yang pertama. Kerana penyucian jiwa adalah sesuatu perkara yang memudahkan seseorang untuk melaksanakan ibadah.
Ada seorang lelaki berjumpa dengan Al-Imam Hasan Al-Basri. Ada dua riwayat. Ada yang kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ada yang kata Sayyid Abdullah bin Mubarak. Beliau jumpa dengan Hasan Al-Basri ataupun Abdullah bin Mubarak ini. Beliau berkata, dia kata, ini sesungguhnya aku nazaratul qiyamul barihah. Dia kata aku bernazar ataupun aku berazam untuk mendirikan qiyamul lail pada malam tadi. Tetapi Allah Ta'ala tarik ataupun aku tak dibangunkan. Biasanya niat ni dia adalah setting buat badan kita. Kan biasa kita niat ni, ini saya tak pastilah, yang ni kalau ada doktor boleh sahkan lah. Maknanya mereka yang niat, dia akan setting badan dia supaya pada awal pagi tu badan dia dah diberitahu, hari ni satu hari aku tak makan. Jadi badan dia dah setting elok dah. Tak sama macam bulan biasa. Kalau dia bangun pagi tak makan, dia lapar tu tak sama dengan kalau dia bangun pagi, dia dah setting, dia dah cakap nak puasa, dia akan, badan dia dah buat satu setting yang dia akan puasa ataupun tahan pada satu hari tu. Sebab tu kita tengok elok dalam bulan Ramadan ni elok dia boleh puasa. Bila bulan lain suruh puasa sunat ni, hidup mati hidup balik pun tak boleh nak puasa sunat, sebab susah kerana tak dilatih ataupun setting dia sedemikian. Ataupun orang yang lapar ketika puasa dengan lapar ketika lapar biasa. Sebab tu tuan-tuan pernah tengok iklan KitKat tak? Saya sebenarnya tengok iklan KitKat ni, kalau dia lapar dia boleh berubah karakter dia kerana lapar. Kalau dia balik, ayah dia tak dapat makanan, karakter dia lain sikit berbanding dengan kalau bulan puasa. Dia tahu dah memang itu masanya memang tak ada makanan. Setengah orang kalau dia tak ada makanan, dia akan jadi berubah karakternya. Bila dah pagi hari lagi kita dah setting perkara sedemikian, dia melatih. Sama juga macam awal Ramadan, kita dah awal mulakan dengan istighfar, dengan bertaubat. Mereka yang jiwanya bersih akan memudahkan untuk dia melaksanakan ibadah. Al-Hasan Al-Basri tadi ditanya mengenai tentang seorang lelaki yang dia dah setting dah pada tubuh dia, malam ni aku nak bangun qiyamul lail, tapi tak boleh bangun qiyamul lail. Lalu ditanya kepada Hasan Al-Basri, apa yang menyebabkan aku tak boleh nak bangun qiyamul lail ini? Lalu Hasan Al-Basri menyatakan, qayyadatka dhunubaka, dosa engkau telah mengikat engkau sehingga engkau tak boleh nak bangun malam. Kan biasa kita kadang-kadang ada perkara-perkara yang bila kita buat, kita rasa seronok buat. Ada perkaranya yang tak seronok ataupun tak dapat feel dia tu. Ini semua adalah indikator jiwa juga sebenarnya. Sebab seseorang yang mudah untuk kadang-kadang kita heran kawan kita tengok dia konsisten baca Quran. Apa yang membezakan kita dengan orang lain yang mempunyai kudrat yang sama juga, tenaga yang sama juga, tapi dia tak boleh nak habis Quran pun, kan? Kenapa yang ni boleh qiyamul lail dia begitu panjang? Ni pun nanti kalau sempat kita hurai. Ada orang kata tak payah panjang, ada yang kata kena panjang. Isu ni tiap-tiap tahun tak selesai lagi balah, tak selesai lagi habis. Masalah nak panjang ke, nak 20 ke, satu tempat parking 20, satu tempat parking 8 ke, yang ni sepatutnya dah selesai dah masalah-masalah sebegini. Yang mana kalau kita tengok permulaannya pada kebiasaannya para salafus salih terdahulu meletakkan beberapa kriteria utama untuk mereka capai ataupun memudahkan amalan mereka dalam bulan Ramadan. Perkara yang paling utama adalah penyucian jiwa, iaitu mereka mulakan Ramadan ini dengan memperbanyakkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebab tu Sayyidina Umar bila datang sahaja bulan Ramadan, dia kata marhaban bimutahhirina minadz-dzunub, selamat datanglah Ramadan yang dengannya membersihkan jiwa-jiwa kami. Sebab tu dalam sebuah hadis yang sangat menarik, Rafa kata raghima anfu rajul. Raghima anfun ni adalah maksud secara literalnya hidungnya terkena tanah. Hidung terkena tanah ni maknanya dia tersungkur lah, dia tertomoy, betul tertomoy ataupun tersungkur lah hidung itu terkena tanah. Bagi mereka yang bagi seorang lelaki yang dakhala alaihi Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan, summan salakha, kemudian berlalu Ramadan, walam yughfarulah, tetapi dosanya tak diampunkan. Rasulullah kata ini orang yang paling rugi. Seakan-akannya Syekh Sa'id Kamali kata, seakan-akannya masuk sahaja Ramadan ni sepatutnya dosa seseorang tu diampunkan.
dengan hanya masuk Ramadan. Bukannya Rasulullah kata masuk Ramadan dia banyak mendirikan qiyam, dia banyak apa, tak ada. Rasulullah kata rugilah orang yang masuk saja Ramadan tapi berlalu dan dosanya tak diampunkan, itu paling rugi sekali. Kerana sepatutnya hanya dengan memasuki Ramadan seseorang tu dibuka peluang untuk dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kan kita cerita yang mengenai tentang atakum syahrul Ramadan, datang sahaja bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Apa yang dimaksudkan dengan dibuka pintu syurga? Para ulama tafsirkan ada dua. Satu yang ambil secara literal. Literal ni maksudnya memang exactly sebiji, maknanya kalau Allah Ta'ala kata memang terbukalah pintu syurga. Ada sebahagian ulama kata kerana terlalu banyak amalan. Tuan-tuan tengok sepanjang hari ni maknanya orang melaksanakan ibadah. Jadi bila terlalu banyak amalan tu, maknanya sampai pintu syurga tu terbuka kerana amalan itu akan mengiringi orang-orang yang saleh untuk membawa masuk orang-orang yang saleh ini tadi. Sebab tu kalau kita tengok amalan para salafus saleh terdahulu, masuk sahaja bulan Ramadan ni berlipat kali ganda. Sebab tu poin asal daripada kuliah ini saya cadangkan, iaitu kita fikir untuk 5 hari yang pertama ni masih lagi sempat, apa sasaran kita untuk kita capai dalam bulan Ramadan ini. Kerana ianya adalah peluang untuk kita melakukan amal saleh yang banyak sepatutnya, kerana halangan-halangan dari aspek yang lain telah semakin dikurangkan. Sebab tu dia kata wasufidati syayatin, syaitan telah diikat. Sebab tu kita tengok orang yang jarang ataupun orang yang mungkin anak kita susah untuk pergi solat subuh berjemaah, tapi dalam bulan Ramadan boleh. Kerana dia dah automatically terbangun sahur, ayah dia kejut, kemudian automatically ayah dia kata, jomlah kita pergi surau. Kawan dia pun pergi. Kawan dia kata, aku tak boleh tengok kau pergi surau. Kita kan macam tu, tiba-tiba ada. Maknanya waktu tu adalah orang buat lambakan kebaikan. Semua orang buat. Mana semua orang buat kebaikan, yang itu yang dimaksudkan oleh sebagian ulama wa futihat abwabul jannah. Kerana orang semua tengah buat kebaikan, tiba-tiba kita buat kejahatan. Kan? Ini maknanya adalah itu yang Rafa kata rugi orang macam ni, kerana semua orang tengah buat kebaikan. Semua orang tengah buat kebaikan. Kalau kita ambil sahaja daripada bacaan Al-Quran tadi, yang pertama adalah masuk Ramadan dengan bertaubat itu tadi, ataupun dengan menyucikan jiwa. Penyucian jiwa pada kebanyakannya adalah mudah dengan amalan yang banyak. Amalan yang banyak ni sebenarnya mudah sahaja, sama ada zikir ke ataupun dia istighfar banyak kepada bulan Ramadan. Heran Rasulullah yang tak ada dosa itu pun dia beristighfar. Macam mana pula Rasulullah yang tak ada dosa boleh beristighfar? Dalam Quran Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Nuh kan, yang nasihatkan kepada kaumnya, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian Allah Ta'ala kata, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh cerita pada kaum dia, kalau engkau istighfar, bukan sekadar Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau, tetapi yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah Ta'ala akan turunkan rezeki, Allah Ta'ala mudahkan urusan anak, Allah Ta'ala bantu dengan amwal wa banin, dengan harta dan anak-anak. Maknanya istighfar ni bukan sekadar penyucian jiwa. Kalau orang yang menyucikan jiwa itu tadi, memudahkan urusannya dalam urusan yang lain. Sebab tu kita tengok saudara kita di Palestin dah hancur berkecai pun, anak saudara mereka, anak beranak mereka boleh berada dalam keadaan yang tenang. Kan ada satu kes yang latest juga, dia bawa bendera putih berjalan, tapi kami kena bom juga. Dan yang datang kepada kami adalah cebisan-cebisan daging yang berkecai. Tapi dia boleh bertahan dalam hidup yang susah macam tu, adalah kerana hubungan dia. Kadang-kadang orang putih pun heran, dah hampir 6 bulan ni kena bom, tapi mereka boleh, maknanya terpaksa lah, selain daripada terpaksa, tapi salah satu kekuatan yang mengikat dia adalah agama. Ada setengah orang kalau tak ada agama bunuh diri dah. Ada setengah orang kena pecat di jawatan dia, PKP dulu, dah terjun bangunan dah. Yang ini berkecai, mak ayah anak semua berkecai depan mata, tapi dia boleh bersabar. Apa yang mengikat dia orang putih pun kaji, apa yang mengikat jiwa mereka sampai tak terdetik untuk biar aku mati je lah, kata macam tu kan. Tapi kerana kekuatan jiwa mereka yang diikat dengan agama. Sama juga kalau kehidupan kita ini dimulakan diikat dengan agama itu tadi, dengan memperbanyakkan kebaikan, istighfar dan sebagainya, dia akan memudahkan kita dalam urusan yang selain daripada urusan ibadah, puasa kita, solat kita, rasa seronok solat,
Ataupun kita rasa puasa ni ada puasa yang berkualiti, seronok puasa, maka dia akan menyebabkan Allah Ta'ala mudahkan juga dalam urusan yang selain daripada urusan ibadah, urusan perkara yang lain. Salah satu perkara yang dinasihatkan oleh Rasulullah mengenai tentang bagaimana Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa seseorang hamba sekalipun sekiranya dosanya banyak seperti buih di lautan, adalah dengan satu amalan yang simple sahaja. Yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni. Dia kata, ma min abdin yaqula hina raddallahu ilaihi ruhahu, tidak ada seorang hamba yang ketika dipulangkan kembali rohnya, ni iaitu bangun tidur lah, maknanya tidur kita tu seumpama kita mati seketika. Ada setengah orang memang mati terus, ada juga maknanya tidur bangun tak bangun terus. Tetapi dalam lafaz hadis ini Rafa bayangkan, siapa yang ketika Allah ma min abdin yaqula hina raddallahu ilaihi ruhahu, seorang hamba, tidak ada seorang hamba yang sekiranya Allah Ta'ala kembalikan kepadanya rohnya semula, kemudian dia mengucapkan satu lafaz ini, lafaz yang kita biasa sebut dalam salat, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Allah Ta'ala kata, Arafah kata, illa ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat mithlu zabanil bahr, melainkan Allah Ta'ala akan ampunkan dia dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi ini amalan yang paling simple. Ada setengah masjid saya bagi assignment, biasa kat mesti je kita bagi assignment kerja rumah ni, tapi ada setengah masjid saya bagi assignment. Saya dah ajar hadis ni tuan-puan minggu lepas, tahun lepas katakan macam tu. Tuan-puan ingat lagi tak, setiap kali kita bangun sahaja tidur, kita kena terdetik untuk ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rafa kata Allah Ta'ala ampunkan dosanya sekalipun banyak sekalipun. Mana canggih juga kalau kita dah train habitkan pada diri kita, keystone habit kita, setiap kali kita bangun kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerana ada beberapa habit, ada setengah orang kalau dia terjaga, dia akan tangan dia akan cari handphone dulu. Mana handphone dia, nak tengok apa perkembangan terkini, gosip-gosip dalam WhatsApp dan juga gosip-gosip dalam Facebook. Ada setengah orang mungkin dia tutup jam dia dulu, macam-macam lah. Tapi habit yang mungkin juga boleh kita latih diri kita, setiap kali kita bangun tidur, kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang pertamanya, untuk minggu yang pertama ni, masih lagi sempat minggu yang pertama ni, mana kita mulakan dengan istighfar. Sebab tu tak apa, kita mulakan dengan istighfar. Yang keduanya adalah perkara yang kita menjadikan Ramadan kita ni sebagai puasa yang benar-benar berkualiti. Puasa yang berkualiti ini ada level tingkatannya. Yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, yang menyatakan, dia kata at-taqwa, kerana objektif puasa adalah taqwa kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Objektif puasa adalah taqwa. Menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim, taqwa ini ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah hamiyatul qulub wal jawarih minal atham wal hurumat, iaitu muharramat, iaitu kita meninggalkan perkara yang diharamkan. Senang level dia, mula-mula meninggalkan tubuh badan dan hati kita ni daripada perkara yang haram, kemudian meninggalkan daripada perkara yang makruh. Makruh ni belum tentu haram lagi, cumanya Allah Ta'ala tak galakkan untuk kita terlalu banyak tidur ke, terlalu banyak bercakap ke, melihat perkara-perkara yang lara yang dibuat secara berlebih-lebihan ke. Yang ketiganya, sampailah kepada perkara yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Kalau Imam Ghazali sampai dia kata seluruh anggotanya itu sendiri berpuasa, bukan sekadar mulutnya sahaja berpuasa, tetapi seluruh anggotanya sendiri berpuasa. Sebab itulah Sayyidina Abu Hurairah ni dia dikatakan menyendiri di masjid. Datang bulan Ramadan, dia menyendiri di masjid kerana dia nak fokus kepada amal yang saleh sahaja, mana menjadikan puasanya benar-benar berkualiti. Kalau dari aspek kita pada hari ini, maknanya Abu Hurairah kalau dia apa dia kata,
kami melindungi puasa kami dari perkara-perkara yang tidak baik, lalu dia duduk di masjid saja sepanjang bulan Ramadan. Dia seumpama kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Ada setengah orang dalam bulan Ramadan dia deactivate akaun-akaun media sosial dia. Facebook dia off dulu, sebab Facebook ni nanti menyebabkan dia suka memberikan pandangan. Dalam Facebook ni orang suka, semua orang jadi pakar. Kalau hari ni ada isu tarawih, semua pakar tarawih. Dia sebelum ni tak pernah belajar pun tentang tarawih, dia pun pakar tentang tarawih. Kalau sekarang ni pula ada isu ringgit naik jatuh ke, dia jadi pakar ekonomi pula. Dia boleh urai semua perkara dalam Facebook ni, semua orang pakar. Jadi eloklah dalam bulan Ramadan ni, bagi menjadikan puasa kita lebih berkualiti, tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak elok ni tadi. Sebab kadang-kadang Facebook ni pun dia datang dengan perkara-perkara yang tidak baik yang lain kan, selain daripada komentar kita yang sedemikian. Ataupun dia menjadikan puasa dia benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kalau kita tengok sahabat salah seorang yang popular, yang kuat ataupun solid dia punya puasanya adalah seperti Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni adalah orang yang pergi ke perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni saya dah biasa sebut kalau dalam sirah kita ada sebut. Kalau dengan pelajar, saya kata pada pelajar, perang Mu'tah ni perang orang gila. Kerana Rasulullah hantar 3,000 je. Rasulullah hantar 3,000 lawan 200,000. Ini memang gila saya rasa. Sebab tak boleh menang pun. Kalau secara logik akal, saya tiga, nisbahnya adalah saya 3 orang, saya imam dengan Abang Mi seorang 3 orang, bergaduh dengan 200 orang dalam satu masjid ni, mana boleh menang? Tapi Rasul hantar, yang menyebabkan mereka, bila mereka sampai ke Ma'an, ke mana ada satu tempat, akhirnya mereka kata kita kena minta bantuan ke Madinah, kerana dia orang dah dengar cerita yang Rom menyediakan tenteranya 100,000. Kabilah Arab yang lain dikatakan jumlah yang hampir sama. Jadi mereka, sebahagian ulama sirah menganggarkan lebih kurang 200,000, ataupun moden punya kajian kata lebih kurang daripada tu. Tapi perang ni perang gila lah. Maknanya 3,000 lawan 200,000. Yang menyebabkan mereka tak jadi minta bantuan ke Madinah adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah kata memang kita pergi untuk syahid. Dia kata, memang tak boleh lawan lah. Tentera yang pergi untuk syahid ni, kalau kita tak berjaya bunuh dia, kita akan kalah. Betul tak? Maknanya kita kena lawan dia sampai dia mati. Itulah cara nak kalahkan dia. Kalau dia tak mati selagi tu, dia akan melawan dengan kita. Tekad yang macam ni memang tak boleh kalah punya. Tentera yang ada tekad untuk pergi untuk syahid ni tadi, akhirnya dia syahid dalam perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah, dalam sebuah riwayat yang lain, kalau tak silap saya riwayat Abu Darda, menceritakan yang Abdullah bin Rawahah ni, dia kata kunna fi safarin, kami dalam sebuah perjalanan yang sangat, fi harin syadidin, dalam keadaan yang sangat panas, hatta yada'a rajulu yadahu ala ra'sihi, sehingga seorang lelaki meletakkan tangan di atas kepalanya. Arab ni dia dah biasa panas, kita tahu kan. Maknanya kalau kita pergi haji tahun ni, biasanya 50 darjah tu biasa, kita 30 lebih. Ini mungkin dalam surau ni 16 lah, sebab aircon letak 16 katakan macam tu. Kalau aircon letak bawah lagi, kita macam berada dalam musim winter. Sejuk dah, surau lagi sejuk daripada luar musim winter kita kan. Tapi maknanya mereka tu 50 dah biasa, Arab biasa. Tapi bila sahabat kata sampai ada yang letak tangan atas kepala, maknanya memang betul-betul panas, memang sangat panas. Lalu Abu Darda, kalau tak sahabat saya yang menceritakan hadis ni, dia kata wa ma minna saim, tidak ada dalam kalangan kami seorang yang berpuasa melainkan Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Dalam keadaan musafir pergi perang pun, dia musafir pergi perang ni ada dua keadaan ni. Ada dalam keadaan yang memang Rasul suruh buka puasa. Yang ni dalam kes perang Fathu Makkah. Fathu Makkah memang Rasul suruh dia orang buka puasa. Ada sebahagian peperangan yang memang Rasul puasa dan sahabat puasa, ada sebahagian peperangan. Yang ni saya cerita dalam buku ni, 40 hadis mengenai tentang puasa dan Ramadan. Ada ceritakan tentang memang ada kalanya Rasul suruh para sahabat buka puasa. Ada kalanya memang sahabat berpuasa dalam perang, macam Abdullah bin Makhramah. Abdullah bin Makhramah sama juga kes dia. Dia pergi berperang dalam keadaan yang berpuasa. Lalu dia tanya kepada Abdullah bin Abbas, kalau tak silap saya, dia kata aftar as-saimu, apakah orang yang berpuasa ni dah buka puasa mereka? Lalu Abdullah bin Abbas kata belum lagi. Lalu Abdullah bin Makhramah kata pergi ambilkan aku sebekas air, kerana aku nak pergi, nak bersiap untuk berbuka puasa.
Bila Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas rasa balik kepada Abdullah bin Makhramah, dia kata faqad qadha nahbah. Faqad qadha nahbah ni maknanya dia telah menunaikan janjinya ataupun telah pergi kepada Tuhannya. Maknanya dia syahid dalam keadaan puasa. Ini kualiti orang yang berpuasa, benar-benar puasa. Dia menemui Allah dalam dua keadaan yang sangat istimewa. Satu, dia berpuasa, kerana puasa ni Allah Ta'ala sendiri kata aku yang bagi ganjaran, kan, manis istimewa puasa ni. Yang keduanya pergi dalam keadaan syahid. Syahid puasa tu tadi. Yang ini kita tengok kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian sahabat ataupun sebahagian manusia berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik. Yang kita ni tak tahu lagi macam mana jumpa Allah Ta'ala. Malam tadi saya balik bagi program Jemaah Tahfiz tu, tengok ada Allah, kita kalau tengok orang cerita ni yang menginsafkan sebenarnya. Bila tengok motor tepi tu dah terlantar, tapi kain yang tutup dia warna putih tu berdarah. Jadi saya terus, yang berdarah ni tak apa lagi. Saya pernah satu kejadian ni kat Nilai, kat bulatan dekat Nilai tu. Yang saya ingat dia tu sebab kami sama-sama, saya dengan orang rumah saya sama-sama tengok, sama-sama kami berpaling. Bila kami berpaling tengok penunggang motosikal tu perut dia terkeluar. Jadi kami, dia automatik tengok sap, dua-dua sama-sama tarik balik, terus perlahankan kereta. Maknanya Allah Ta'ala, kalau kita ni Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita ni macam-macam. Allah, biasa kita tengok orang perang perut terkeluar ke apa, kepala tak ada ke, ini depan mata. Jadi memang yang ini benar-benar muhasabah, kat mana nanti Allah Ta'ala akan tarik nyawa kita. Jadi bulan Ramadan ini bulan kesempatannya untuk kita menjadikan dia bulan yang benar-benar menyucikan jiwa kita, kerana kita pun tak tahu bagaimana dan di mana Allah Ta'ala akan tarik nyawa kita itu tadi. Jadikan Ramadan ni sebagai benar-benar bulan untuk kita yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Dan jangan langsung antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang paling rugi dalam bulan Ramadan ini adalah orang yang melakukan maksiat. Maknanya orang yang tak sampai ke tahap puasa ni. Paling banyak yang disebutkan dalam hadis yang Rasulullah kata tak sia-sialah puasa dia. Allah Ta'ala tak perlukan makan dan minumnya. Kebanyakannya adalah pada lisan sendiri. Maknanya mulut ini dalam bulan Ramadan kita cuba kurangkan bercakap satu. Yang ini kalau kita tengok, Rasulullah kata man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak tinggalkan mulutnya daripada perkataan dusta ataupun beramal dengan perkara-perkara yang tak elok ini tadi, maka Rasulullah kata Allah Ta'ala tak perlukan dia lapar dan dahaga pun. Maknanya rugilah orang yang tak jaga lisannya, sama juga dengan orang yang melakukan perkara yang lara dan sia-sia. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata la yasiyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi wal farah wal rafath. Dalam riwayat Sahih Ibnu Khuzaimah menyatakan bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum sahaja, tetapi puasa itu juga adalah orang yang tidak meninggalkan, orang yang sepatutnya meninggalkan perkara yang lara dan perkara yang rafath. Perkara yang lara ni sebenarnya banyak perkara yang melekakan kita. Sama ada kita tengok terlalu banyak tengok TV ke, ataupun banyak tengok WhatsApp. Kadang-kadang heran WhatsApp tu dah tak ada mesej dah. Buka juga WhatsApp. Sebenarnya dah tak ada mesej dah. Tapi dia suka nak buka. Tak ada orang mesej. Dia tanya, tak ada apa dah. Kalau boleh tinggalkan kejap. Sampai bini dia pun tanya, siapa mesej bang? Tak ada siapa mesej, baca mesej-mesej yang lepas. Dia tanya pula. Ataupun dia tengok perkara-perkara yang dah tak ada apa dah, ataupun Facebook pula sekarang ni, ataupun YouTube sekarang ni yang short-short, ataupun perkara-perkara yang kadang-kadang melekakan kita. Memang dia orang kata short-short yang 3 minit, 2 minit itu adalah memang dia menarik ketagihan. Lebih lagi kita tengok yang video ini, kita nak tengok video ni TikTok punya style kan. Maknanya sikit-sikit je, tapi dia akan menyebabkan seseorang tu ketagih nak tengok.
Bukan ketagihan dadah dah ni, ketagihan handphone. Bangun-bangun dia buka, kalau yang ada TikTok kat TikTok lah, kalau yang ada YouTube ke, kadang-kadang Facebook pun ada, Insta pun ada. Sekarang ni orang main video pula macam tu. Dia rasa macam kejap. Tadi baru pukul 9 dia kata, tengok kejap dah pukul 10. Dia pun kata kejap dah pukul 10. Dia sendiri dilekakan dengan perkara yang dia tengok orang masak. Kalau anak saya suka tengok orang makan, saya komplit kerok-kerak dia makan. Apa yang kau tengok ni dalam bulan puasa? Tengok orang makan, kerok-kerak kerok-kerak habis. Sekarang ni semua benda orang boleh buat bunyi yang Allah Akbar. Saya rasa benda ni kadang-kadang orang masa je lah kalau dia dengar, kalau dia tengok perkara yang baik, kalau dia dengar ilmu ke apa-apa sahaja yang mendatangkan kebaikan adalah lebih baik lah daripada dia tak menjaga kualiti puasa dia tu tadi. Itu yang pertama, mana menjaga kualiti puasa. Saya selalu sebut mengenai hadis yang wanita ni, yang sahabat tanya pada Rasulullah, inna fulanah taqumu bil lail wa tasumu bin nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang suka bangun malam dan suka berpuasa, tetapi dia waktu jiran, tetapi dia suka sakiti jirannya. Maka Rasul kata, sia-sia, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Hiya finnar, Rasul kata, sampaikan Rasul kata dia boleh masuk ke dalam neraka kerana dosa yang dia lakukan. Jadi jangan langsung buat perkara yang mendedahkan kita kepada dosa. Kalau boleh tutup TV. Kalau boleh tinggalkan sekarang ni siapa boleh tinggalkan handphone sebenarnya wali ya. Hanya wali aja boleh tinggal. Saya tak percaya tak meninggal. Semua tinggal telefon depan ni. Tak payah tengok telefon ataupun satu hari ni letak dalam peti besi, tinggal telefon. Tak lama lepas buka puasa dia akan diangkat kedudukan menjadi wali. Kerana kalau tak jadi wali betul pun wali nikah lah. Kalau dia ada anak perempuan, dia boleh jadi wali nikah. Maknanya memang hebat lah orang yang boleh meninggalkan melihat perkara ataupun telefon. Bukan senang, sebab saya pernah dibawa pada satu meeting yang tidak dibenarkan bawa telefon kerana mungkin meeting tu terlalu sulit, katakan begitu. Semua kena tinggal telefon dalam pakul tu. Jadi kalau kita boleh tengok gesah gelisah, semua orang gesah gelisah. Ini kan pula tinggal handphone ni dalam bulan Ramadan sepenuhnya. Masya-Allah, saya rasa kalau dia keluar Zoom memang boleh terbang, boleh jadi wali dah terus, hanya kerana dia banyak berzikir dalam bulan Ramadan. Satu. Yang keduanya, kalau dia tak yang pertamanya dia menjaga kualiti puasa dia. Yang keduanya adalah, yang ini ada hadis yang saya khususkan untuk sedekah. Satu sebab sedekah ni adalah amalan yang sebenarnya paling mudah. Sebab tu kalau dalam suratul munafikun, lain akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna, kan. Allah Taala kata kalau orang ni boleh ditangguhkan ajal dia memang minta untuk ditangguhkan ajal ataupun hidupkan dia semula untuk dia bersedekah aja. Kerana sedekah ni orang miskin pun sepatutnya boleh buat. Abu Dhar banyak kali tanya Rasul, untunglah orang kaya ni, dhahab ahli dusur bil ujur. Dia kata untunglah orang kaya ni boleh pergi sedekah sebagainya. Rasul kata tak, orang miskin pun boleh sedekah sebenarnya. Hari ni setiap orang kita ni memang ada sekurang-kurangnya 2%, 3% boleh letak kat tabung surau, dia dapat pahala sedekah. Sedekah paling mudah menyebabkan seseorang itu dapat pahala. Terutamanya bagi kaum wanita yang tak boleh puasa. Kaum wanita bila dia tak boleh puasa, dia risau. Rugilah saya ustaz, dia kata. Kerana saya tak boleh puasa pada hari ini. Rasulullah dah bagi alternatif lama. Salah satu alternatifnya adalah Rasul suruh jamu orang berbuka puasa. Man fattara sa'ima, betul tak? Man fattara sa'ima kana lahu ajru mithla ajri. Dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. La yanqusu min ajrihim syai'a, takkan kurang sedikit daripada pahala puasanya tersebut. Kalau dia rajin bagi nasi Arab kepada mak tahfiz yang siangnya budak-budak ni baca Quran, malamnya mereka qiyamul lail, kemudian kita bagi dia buka puasa, kita dapat pahala seperti mana pahala dia berpuasa. Semalam sebab tu saya cerita yang semalam kita pergi mak tahfiz tu adalah agihan sumbangan. Mereka pun seronok. Dia sebenarnya yang paling seronok adalah bila tengok orang senyum sebenarnya. Paling seronok dalam melakukan kebaikan ni adalah bila orang tu dapat kebaikan tu dia senyum kat kita. Kan, betul lah, maknanya dia memaham, dia lapar. Sama macam Yasir Qadhi, Dr. Yasir Qadhi cerita, satu hari dia nampak gelandangan, dia di US nampak gelandangan tengah duduk minta sedekah. Lalu mungkin tak ada orang bagi duit pada dia. Lalu Yasir Qadhi kata, aku keluar $1 US tu bagi pada dia. Gelandangan tu tengok balik pada dia, gelandangan tersenyum. Maknanya dia ada lah. Tak tahulah dia senyum, dia scam ke apa, kita tak tahulah. Mungkin juga dia senyum, dapat ke aku scam seorang, kita kan mungkin juga macam tu. Tapi nak ceritanya,
Dia dapat tu adalah satu kepuasan. Bila dia tengok orang tu senyum, sama macam kita, kalau kita dapat gembirakan orang, adalah satu kepuasan. Lagi-lagi ini kepuasan dunia lah. Lagi-lagi Allah Ta'ala kata orang itu akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa itu tadi. Kalau sebelum tu ada sebahagian tempat memang nak makan daging pun susah. Kalau di luar negara lah yang agihkan sumbangan di luar negara. Yang dalam negara ni mungkin dia tak pernah makan tempat-tempat macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita bawa orang petikai, bawa anak yatim pergi makan kat hotel, dia tak pernah makan kat hotel pun. Bahkan bagi makan anak yatim ni yang bila Rasulullah kata usap kepala anak yatim, dia memang satu perkara yang memang kena praktikkan. Jadi saya selalu cerita, bila pegang kepala anak yatim ni, dia mudah-mudahan memberikan kita satu sentuhan yang menyedarkan kita, menyentak kita. Sebab ada yang waktu saya diminta untuk bagi agihan pada anak yatim, bila kita try buat macam yang Rasulullah tu, waktu tu macam terbayang. Sebab budak-budak tu bayar anak-anak saya je, budak sekolah rendah kan. Bila kita bagi, kita kata kalau anak aku yang kena macam ni macam mana kan. Kalau anak kita yang kecil-kecil tu tiba-tiba kita tak ada, siapa yang akan jaga ni? Macam mana dia nak survive? Dia duduk dengan asrama. Yang ni kena feel, dia kena fikir sendiri. Kalau kena ke anak kita tu, tiba-tiba kita tak ada, anak kita duduk kat mana kan nanti? Bila kita terbayang macam tu, baru kita tahu betul lah Rasul kata kena usap kepala anak yatim, kasihi mereka. Wa amal yatim fala taqhar, anak yatim ni tak boleh dikasari, tak boleh diherdik dan sebagainya. Buat baik dengan golongan ini ataupun beri sedekah kepada golongan ini adalah satu perkara yang paling mudah untuk menyebabkan kita yang boleh puasa ke, yang tak boleh puasa ke, untuk dapat pahala orang yang berpuasa. Sekarang ni mudah. Surau katakan dia buka lot, ada setengah surau buka lot. Hari pertama siapa yang nak taja, hari kedua siapa yang nak taja, katakan macam tu, orang taja aja. Ada yang cari 10,000, ada yang cari 20,000, akan dapat sasaran tu. Kerana bulan ini adalah bulan orang melakukan kebaikan. Golongan yang bersedekah ni adalah golongan yang pada saya paling mudah. Sebab tu kalau dibolehkan mereka ni hidup balik, mereka nak hidup balik semata-mata untuk bersedekah sahaja. Bahkan Rasulullah kata amal jariah salah satu apa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Kalau meninggal anak Adam, mati dia hanya 3 perkara yang akan menyebabkan pahala dia masih lagi kekal. Perkara pertama Rasulullah sebut sedekahun jariah. Kedua, baru Rasulullah sebut ilmu yang tafa'bi, ilmu yang bermanfaat. Sebab sedekah ni semua orang boleh buat. Ilmu yang bermanfaat ni bukan semua orang boleh bagi. Maknanya orang berilmu saja boleh bagi, ataupun orang biasa pun boleh juga bagi, tapi makin sedikit. Yang lebih sedikit adalah anak yang saleh yang mendoakan dia. Bukan semua tok guru anak dia yang ada anak yang saleh akan mendoakan dia. Jadi turutan tu makin lama makin turun. Paling mudah sebenarnya adalah sedekah juga. Orang mendapat pahala melalui sedekah itu tadi. Itu yang keduanya. Yang pertama, kita menyambut Ramadan ini dengan beristighfar. Yang keduanya adalah kita menjaga kualiti puasa kita, mengelakkan daripada perkara yang maksiat dan mengelakkan juga daripada perkara yang sia-sia. Yang ketiganya adalah dengan kita bersedekah tu tadi, kerana sedekah ni adalah amalan bagi semua orang, termasuk orang yang tak boleh berpuasa. Kalau kaum ibu tak boleh puasa, dia tolong masakkan masakkan makanan untuk orang yang berbuka puasa, dia akan dapat pahala tersebut. Cumanya kalau boleh, maknanya bila kita nak bagi kat orang tu, janganlah bagi makanan yang tak habis. Kadang-kadang setengah orang bila dah tak laku dia punya makanan baru dia bagi, dia sebenarnya adalah satu perkara yang tak baik. Yang kalau dalam Quran pun Allah Ta'ala cerita golongan ini, golongan yang mengenai tentang satu kaum daripada kaum Ansar. Ada satu musim tuai tamar, dia letak tamar dalam masjid. Tapi ada satu ketika tu ada satu kaum yang meletak tamar yang mereka dah tak nak dah, nak busuk dah. Jadi Allah Ta'ala tegur dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata dia orang pun takkan makan tamar yang macam tu, tapi dia letaknya di masjid, benda yang dia suruh orang lain makan. Kalau macam kita ni biasa kadang-kadang Mat Hafiz dia dapat nasi-nasi Arab, ingatkan seronok dah, rupanya nasi Arab dah nak dekat basi yang tak habis yang tak habis. Yang ketiganya tentang sedekah. Yang keempat tentang Al-Quran. Al-Quran tadi kita dah bagi dah sedikit beberapa panduan mengenai tentangnya. Kalau tadi kita cerita tentang Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Malik macam tu. Mana tokoh-tokoh besar bila masuk Ramadan, mereka akan fokus kepada Al-Quran. Menariknya juga dalam menceritakan tentang Ramadan, Allah Ta'ala akan sebut Quran dulu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Mula-mula bila nak ceritakan tentang Ramadan, Allah Ta'ala cerita tentang Quran dulu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran.
part kedua daripada ayat tu baru Allah Ta'ala sebut faman syahida minkum syahra falyasum, maka kalau siapa yang nampak bulan hendaklah dia berpuasa. Jadi Quran Allah Ta'ala sebut dulu, baru Allah Ta'ala sebut puasa tentang bulan Ramadan itu tadi, walaupun sebenarnya ayat puasa dah disebutkan sebelum daripada tu, tapi nak ceritanya keutamaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sebab tu yang biasa kita dengar Imam Malik bila masuk bulan Ramadan dia tinggalkan bacaan hadis dia. Imam Syafi'i tadi khatam sampai 60 kali dalam satu Ramadan. Kemudian Qatadah khatam pada bulan bukan Ramadan seminggu sekali. Kalau dalam bulan Ramadan 3 hari sekali. Kalau dalam 10 yang terakhir, 1 malam ataupun 1 hari sekali dalam bulan Ramadan. Ni tabi'i. Sama juga dengan Al-Aswad yang mana dia akan khatam setiap 2 hari sekali. Jadi mereka memang fokus dalam bulan Ramadan ini untuk khatam Al-Quran. Jadi sebab tu daripada awal tadi saya minta kita setkan apa sasaran kita dalam bulan Ramadan ini. Kita nak fokus pada zikir yang awal menyucikan jiwa sahaja ke, ataupun kita hanya nak fokus agar menjaga kualiti puasa kita sahaja ke, ataupun bulan Ramadan ni kita set nak banyakkan bersedekah. Setiap hari aku nak sedekah RM10. Sekarang ni dah boleh buat autodidak. Kan ada setengah masjid tu, ada setengah orang dia autodidak je. Setiap pagi dia kata sedekah subuh tu dia akan didak RM10 kepada masjid. Autodidak dah, tak payah tuan-puan takutkan datang masjid surau terlupa kan. Tapi yang ni dia dah masuk siap-siap dalam akaun surau masjid, deduction setiap pagi RM10 sepanjang bulan Ramadan. Benda tu boleh setting je. Nak buat kebaikan sekarang ni dah mudah dah, dia boleh buat auto deduction sahaja. Ataupun dia nak mengkhatamkan Al-Quran, yang ketiganya, yang keempatnya tu, dan yang terakhirnya adalah dengan dia menghidupkan malam Ramadan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan. Kita kena faham bahawa menghidupkan malam Ramadan ni termasuk dengan tarawih. Termasuk dengan tarawih ni ada beberapa kategori. Yang pertama, yang ni kita kena faham dia punya perjalanan. First dahulu Rasulullah sebenarnya buat tarawih sendirian sahaja. Tetapi sahabat yang datang belakang jadi makmum dan mereka ikut Rasulullah baca panjang. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah buat sendiri, sahabat ikut belakang. Dalam hadis Abu Zar, ada yang kata Rasulullah tak mulakan awal-awal, tak nampak lagi Rasulullah tarawih. Hujung-hujung Ramadan Rasulullah tarawih di masjid, sahabat ikut belakang. Hadis Abu Zar. Sehingga kan panjangnya Ramadan ataupun tarawih Rasulullah ini, Abu Zar kata mula-mula Rasulullah bangun 1/3 malam. Kalau kita bagikan malam tu 12 sampai pukul 6, mungkin sampai pukul 2 lah 1/3 malam. Yang malam seterusnya tu Rasulullah bangun sampai 2/3 malam, sampai pukul 3, sampai pukul 4. Lalu Abu Zar rasa penat sikit. Penat sikit lah. Kalau bangun daripada pukul 12 sampai pukul 3 tu penat lah. Kalau kita ni macam tadi lah, tak boleh cari dah tadi, maknanya memang tak boleh nak bangun dah terus. Sehingga kan macam tu. Lalu Abu Zar kata boleh tak, ada yang kata boleh tak dia minta Rasulullah teruskan, ada yang kata dia minta ringankan. Lalu Rasulullah kata kalau engkau bangun sekali dengan imam, selesai sampai imam solat tarawih dan sebagainya, maka engkau akan dapat pahala 1 malam. Yang ini 2 hadis menunjukkan memang Rasulullah melakukan qiyamul lail ataupun solat tarawih bersama dengan sahabat. Dalam hadis yang lain, sebab nanti orang pertikaikan, boleh ke bangun lama-lama ni, imam baca sampai 1 juzuk 1 malam untuk solat sunat. Kebanyakan ulama benarkan solat sunat, bukan solat wajib, bukan solat fardu. Solat sunat ni yang kita cerita yang Rasulullah mulakan dengan Baqarah. Hadis Huzaifah kata, aku harap Rasulullah berhenti pada ayat 100 yang pertama. Tiba-tiba Rasulullah habiskan Baqarah. Huzaifah kata, aku harap habis Baqarah, baginda rukuk lah. Tiba-tiba Rasulullah sambung kepada An-Nisa. Lalu Huzaifah kata, mudah-mudahan Rasulullah berhentilah sampai habis An-Nisa. Lalu Rasulullah sambung sampai Ali Imran. Hampir 5 juzuk dalam 1 rakaat. Kita kalau buat begitu, toleh belakang dah tak ada orang. Sebab sampai 5 juzuk, tak payah 5 juzuk malah garang. Suruh seorang imam baca surah Baqarah dulu, esok dah tak ada orang. Majlis semua orang pergi surau lain dah. Kau seorang je lah kata. Tapi sebenarnya dalam hadis dibenarkan. Zaman Umar, sahabat datang bertongkat. Saya bimbang nanti kalau buat macam tu pun orang surau ni datang bertongkat dah. Kenapa pakai tongkat ni cik? Takut jagikan lama terawih. Sebab zaman Umar memang ada sahabat yang datang bertongkat kerana ubay baca terlalu panjang. Kalau ikutkan, memang Rasulullah tak kasih pun. Dalam hadis Muaz, Rasulullah marah Muaz, kau baca Baqarah buat apa? Tak ada kesuruhan yang pendek lain. Muaz kena marah.
Tapi dalam tarawih, dalam solat sunat memang dibenarkan. Kalau kita tak larat, kita solat lah tempat lain ke, ataupun kita bagi peluang. Memang biasa saja. Kalau kat Mesir dulu kami belajar, memang ada satu masjid yang akan bangun satu juzuk punya. Tapi memang orang dia nak, ramai ada orang yang nak dengar satu juzuk, nak habiskan qiyam dengan satu juzuk, ada aja. Kalau yang tak larat, ini yang kata kita boleh pilih. Ada masjid yang baca Qul Huwallah pun boleh. Nak baca Qul Huwallah pun boleh. Nak baca Alif Lam Mim Allahu Akbar, boleh juga. Satu ayat saja yang betul Alif Lam Mim Allahu Akbar, terkejut sampai lah baca Fatihah. Boleh juga nak buat macam tu, satu ayat dapat. Ataupun nak baca habis sampai satu Baqarah pun tak jadi masalah. Tak payahlah gaduh nak baca macam mana. Ini jadi berdebat pula nanti, siapa ni nak baca panjang. Yang ini memang Umar cerita. Sebab Umar tengok orang semayang dah semakin berserabut, lalu Umar lantik Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kita dah cerita dah dalam hadis, Rasulullah kata wa aqrahum Ubay, orang yang paling tepat bacaannya adalah Sayyidina Ubay. Lalu Umar merintahkan Ubay jadi imam. Ubay baca panjang, tak kurang daripada 100 ayat, sehingga kan dalam lafaz hadis menyebutkan hatta kunna na'tamidu 'alal as'asi, sampaikan ada dalam kalangan kami yang mula bertongkat, memegang tongkat kerana solat yang terlalu panjang. Jadi ini biasa sebenarnya, memulakan ataupun yang terakhir ni tadi, menghidupkan malam. Ini sekurang-kurangnya 5 amalan ataupun perkara yang tuan-tuan boleh fokuskan ataupun sasarkan untuk Ramadan ini. Kita nak capai kepada yang mana? Nak fokus sedekah sahaja pun boleh, setiap hari azam untuk bersedekah RM10 bila datang surau, ketika buka puasa, jamu orang makan, bagi jiran. Bagi jiran pun baik juga, kerana bukan sekadar kita beri sedekah, kita dapat hubungan silaturahim. Tak pernah bagi nasi berani, kita kenapa pula bagi? Ni bulan Ramadan, berkat bulan Ramadan. Walhal selalu marah jiran sebab kuncing dia berak kat rumah kita ke apa ke. Tapi kat sini ada bagi kerana bulan keberkatan bulan Ramadan. Sedekah ke boleh, sasarkan tahun ni nak khatam 2 kali ke, sekali ke, ataupun tak nak khatam tapi nak habis tafsir satu surah ke, ataupun dia nak fokus kepada qiyamul lail dia ke, ataupun apa-apa sahaja ke. Paling penting adalah ada rancangan. Kerana takut tak rancang, kita akan pergi seperti biasa, ikut flow macam biasa tahun-tahun lepas, tak ada perancangan untuk memperbaiki Ramadan kita. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran untuk tuan-tuan pada hari ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.